وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد. Alhamdulillah muslimin, hadirin Jumaat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Taala pada hari ini, insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan, hari Jumaat yang ketiga anjuran Masjid An-Nur, Temasya Glen Mary, Shah Alam, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Kita masih lagi dalam bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah, yang mana setelah kita terangkan dalil-dalil yang dipegang oleh para alim ulama kenapa adanya yang dikatakan bid'ah yang hasanah, kita juga mengakui bahawa ada di kalangan umat Islam yang masih berdegil anti kepada bid'ah hasanah. Ya. Jadi punca adanya golongan yang anti bid'ah hasanah itu adalah kerana mereka tidak faham bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka gagal faham sunnah. Jadi sebenarnya mengiktiraf bid'ah hasanah ini adalah sunnah. Tapi mereka tak faham yang itu. Dan pertama kita fokus kepada bahasa terlebih dahulu. Punca mereka gagal menerima adanya bid'ah hasanah sebagaimana diterima oleh para alim ulama kerana mereka gagal memahami dengan baik hadis yang sahih. Hadis sahih, tapi kefahaman mereka terhadap hadis yang sahih tidak sahih. Iaitu hadis antara lain diriwayat oleh Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibn Majah, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim rahmatullah alaihim ajma'in, yang antara lain berbunyi wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap muhdats, perkara baru yang diadakan, bid'ah, namanya bid'ah. Dan setiap bid'ah merupakan kesesatan, dhalalah. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Wal iyazubillah. Jadi di sini puncanya. Jadi mereka kata, kalau dah Nabi SAW sendiri bersabda wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah itu sesat, mana mungkin lagi ada bid'ah yang hasanah? Kita kata, cuba lihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam-imam yang lain menerima adanya dua jenis bid'ah, iaitu bid'ah yang dhalalah, sesat, dan bid'ah hasanah yang baik. Lalu dia jawab, kita nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Nah, ini lagi satu kekeliruan. Tidak timbul langsung isu ikut Nabi atau ikut ulama. Jelas sebagai orang-orang yang beriman, kita wajib ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma persoalannya, ikut Nabi adakah mengikut kefahaman para alim ulama atau ikut Nabi ikut kefahaman kita sendiri? Jelas Nabi SAW sendiri yang menyeru supaya kita itu mengikut kepada para ulama. Bahkan Nabi SAW memberikan status al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama merupakan pewaris
Nabi. Baik. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah taala, begitu juga Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi adalah yang membuat syarah kepada hadis-hadis dalam Sahih Muslim dan dianggap antara syarah yang terbaik kepada hadis-hadis Sahih Muslim. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah taala terhadap hadis tadi? Kata beliau, al-muradu bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun hadza amun makhsus. Yang dikehendaki dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan, ini adalah am, lafaznya umum, makhsus tetapi maknanya khusus. Wal muradu qalibul bid'ah, yang dikehendaki adalah kebanyakan bid'ah. Sebab itu saya kata salah satu dari punca adanya golongan yang anti bid'ah hasanah adalah tidak faham bahasa. Dari segi bahasa, kullu boleh membawa dua makna. Pertama, kullu dengan makna semua, dipanggil kullu jami'. Yang kedua, kullu dengan makna sebahagian ataupun kebanyakan, ini dipanggil kullu majmu'. Bahkan di dalam Quran dan hadis banyak kullu bermakna sebahagian. Dalam Quran hadis banyak kullu itu maknanya sebahagian. Jarang-jarang kullu maknanya semua. Sebelum kita pergi pada contoh-contoh daripada Quran dan hadis, cuba kita faham yang dikatakan setiap dalam bahasa Melayu kita, ya? Kalau terjemah kullu, setiap. Saya bagi contoh. Budak sekolah, katakan darjah 1, darjah 2, datang jumpa kita, dia kata, abang, pakcik, uncle, saya pergi sekolah setiap hari. Kita kata, betul ke adik pergi sekolah setiap hari? Dia kata, betul. Lalu kita tanya pada dia, adik hari Sabtu pergi tak sekolah? Dia menung, dia kata hari Sabtu tak pergi. Hari Ahad adik pergi tak sekolah? Adik tu jawab, hari Ahad saya tak pergi. Lalu kita kata, tengok adik menipu ya. Adik kata pergi sekolah setiap hari, Sabtu tak pergi, Ahad tak pergi, setiap hari apa adik? Ya, agak-agak adik tu menipu ke pakcik tadi yang tak faham bahasa? Sepertinya pakcik tu yang tak faham. Dalam seminggu ada 7 hari, 5 hari sekolah, 2 hari cuti. Maka setiap hari yang sekolah, iaitu 5 hari seminggu, adik ni tak pernah konting pergi sekolah. 2 hari yang cuti, ya sekolah pun tak buka, jadi adik ni tak pergi. Pergi ke sekolah 5 hari dari 7 hari, masih sah dikatakan pergi sekolah setiap hari. Itu baru bahasa Melayu. Belum lagi bahasa Arab, belum lagi bahasa Al-Quran, belum lagi bahasa hadis. Dalam Al-Quran, Suratul Ahqaf ayat 25, Allah Ta'ala berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudammiru maknanya membinasakan. Apakah yang membinasakan? Taufan. Apakah yang dibinasakan? Kulla syai'in, setiap sesuatu. Kenapa dibinasakan? Bi amri rabbiha, dengan perintah daripada Allah Ta'ala. Kerana kaum tersebut dalam degil, kufur, tak mahu beriman kepada Rasul, lalu Allah Ta'ala turunkan bala dalam bentuk taufan. Taufan ini Allah cerita tudammiru, membinasakan, kulla syai'in, setiap sesuatu. Zahir daripada ayat, tidak ada yang tidak binasa, semua binasa. Kerana Allah telah sebut kulla syai'in. Tapi cuba kita sambung lagi ayat, fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah kaum tersebut tidak kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Jadi tempat tinggal tak binasa, sedangkan tempat tinggal syai', sesuatu. Gunung Ganang syai'un, sesuatu. Gunung Ganang juga tidak binasa. Langit dan bumi syai'un, sesuatu. Tapi langit dan bumi tidak binasa. Maka apa makna kulla syai'in dalam ayat? Maknanya kebanyakan. Banyak yang binasa. Kalau kita boleh bayangkan gambar-gambar selepas peristiwa tsunami di Aceh, seperti padang jarak, padang terpupur. Tapi ada juga satu masjid tidak binasa, ada juga pokok yang tidak tumbang. Jadi kulla syai' maknanya mu'zam syai', kebanyakan. Kemudian dalam suratul Kahfi ayat 79, Allah Ta'ala berfirman, wa kana wara'ahum
malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adalah di sana seorang raja yang mengambil setiap safinah rampasan. Ini kisah perjalanan menuntut ilmu Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu dari Nabi Khidir alaihissalam. Jadi musafir jauh mencari guru, berjumpa dengan Nabi Khidir, minta izin untuk berguru. Kata Nabi Khidir, kamu tidak akan sabar kalau nak menuntut ilmu dengan saya. Sampan kalau masuk air kan tenggelam, kan lemah seorang. Lalu Nabi Musa tegur. Kali kedua kejadian tegur lagi. Kali ketiga kejadian tegur lagi. Akhirnya kata Nabi Khidir alaihissalam, nampaknya kamu tidak memenuhi syarat, jadi setakat inilah. Tapi Nabi Khidir terangkan satu-satu. Adapun sampan tadi kanat li masakin, milik orang-orang miskin ya'maluna fil bahri. Mereka kerja cari makan di laut. Fa aradtu an a'ibaha, saya tadi tu nak bagi rosak ada sebab dia. Sebabnya apa? Wa kana wara'ahum malik. Jadi ada di sana raja, tapi raja dizalim. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kezaliman raja ini adalah mana-mana sampan yang lalu dalam kawasan dia, dia akan ambil setiap sampan sebagai rampasan. Zahir daripada ayat Quran, tidak akan ada sampan yang selamat kalau Quran dah sebut kulla safinah. Tetapi sepakat ahli-ahli tafsir mengatakan tidak. Kulla safinah tidak merujuk kepada semua sampan. Kulla safinah hanya merujuk kepada sampan yang elok. Sampan yang rosak, sampan yang berlubang, raja tidak ambil. Itulah hikmah kenapa Nabi Khidir alaihissalam melubangkan sampan itu. Dalam bahasa Inggeris dipanggil to sin lesser of two evils. Dalam bahasa Arab irtikabu akhaf ad-dararaini. Dalam bahasa Melayu terpaksa memilih mudarat, tapi mudarat yang lebih ringan antara dua pilihan. Kadang-kadang dalam hidup macam itu. Kenapa kamu pilih macam ini? Kan teruk. Yalah, yang lagi satu lagi teruk. Antara sampan dirampas dengan sampan dilubangkan, lebih teruk sampan dirampas. Langsung tak ada sampan. Sampan berlubang masih boleh baiki. Jadi yang penting kulla safinah dalam ayat bermakna sebahagian, bukan semua. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam ya'kuluhu turabu illa ajbazana. Setiap anak Adam akan dimakan dia oleh tanah kecuali tulang sulbi. Apa makna dimakan oleh tanah? Kita ni jangan sombong sangat. Hidup di dunia ini sementara, mati reput menjadi tanah. Jadi makanan cacing, jadi makanan ulat. Ya. Siapa yang akan dimakan oleh tanah ni? Kullu bani Adam. Setiap anak Adam. Baik, pertanyaan. Para Nabi anak Adam atau tidak? Anak Adam. Bila para Nabi wafat meninggal dunia, adakah jasad mereka dimakan oleh tanah? Tidak. Jasad pada Nabi Allah jaga. Bahkan jasad yang bukan Nabi, seperti orang mati syahid, seperti setengah orang soleh, ya Allah jaga. Kalau macam tu, hadis ni tak betul. Hadis ni kata setiap anak Adam. Jawapannya, bukan hadis tidak betul. Hadis pasti betul. Tapi cara kamu faham hadis tidak betul. Kamu tidak boleh faham kullu bani Adam maknanya semua anak Adam. Kamu kena faham kullu bani Adam dengan makna kebanyakan. Majoriti anak Adam, ya, kalau dah mati, walaupun hebat di dunia ini, ustaz kah, ulama kah, raja kah, menteri kah, kalau dah mati jasadnya akan reput dimakan oleh tanah. Tapi tidak semua. Ada juga anak Adam yang Allah jaga jasad mereka. Demikian dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan bersabda, al-habbatu sauda'u shifa'un likulli da'in ilal maut. Habbatus sauda atau kita terjemahkan jintan hitam, sifat, menjadi kesembuhan bagi setiap penyakit kecuali mati. Yang pertama, ini membuktikan batil dakwaan mengatakan selawat sifat itu syirik. Ada orang larang kita mengamalkan selawat yang dikenali sebagai selawat tibbil qulub ataupun selawat sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha, dan seterusnya. Kenapa? Kerana kata dia dalam selawat itu ada elemen syirik. Syiriknya di mana? Kamu menyebut Nabi syifa. Nabi adalah kesembuhan, padahal Nabi itu makhluk.
Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Kalau kamu mengatakan Nabi syifa, berarti kamu mensyirikkan Allah dengan Nabi. Jadi tidak boleh amal selawat yang syirik macam ini. Nah, tidakkah Nabi SAW sendiri bersabda, Al-Habbatus Sauda, Habbatus Sauda ini makhluk atau tidak? Ya makhluk yang kecil saja, hitam-hitam. Apa kata Nabi SAW? Syifaun, menjadi kesembuhan kepada setiap penyakit. Kalau tak boleh sembuh pun kalau dah mati. Ya. Yang itu membuktikan tidak salah menisbahkan kesembuhan kepada makhluk, sebab Nabi SAW sendiri melakukannya. Tidak mungkin Nabi buat benda syirik, tapi nisbahnya adalah nisbah sababiyah. Kefahamannya Habbatus Sauda menjadi sebab kesembuhan. Adapun asy-syafi wa idza maridtu fa huwa yashfi, yang menyembuhkan sebab Quran sebut apabila aku sakit maka dia Allah yang menyembuhkan. Bukan Habbatus Sauda, bukan Panadol, bukan laser, bukan apa, Allah yang menyembuhkan. Habis yang kita sakit berobat kenapa? Itu namanya asbab, cause and effect, sebab dan musabab, bukannya hakikat. Baik. Jadi yang penting dalam tajuk kita bukannya itu, iaitu hanya sampingan saja. Yang penting dalam tajuk kita likulli da'in, bagi setiap penyakit, kata para ahli ulama yang menafsirkan hadis ini bermaksud sebahagian penyakit. Banyaklah penyakit kalau kita rawat dengan Habbatus Sauda insya-Allah sembuh, tapi tidak semua. Ada juga penyakit-penyakit yang tidak sesuai. Kan kita tahu ubat ni konsepnya bukan tak ada ubat. Tidaklah Allah Taala menurunkan satu penyakit mereka Allah jadikan ubat. Tapi kalau kita tak jumpa ubat atau tak sesuai ubat dengan penyakit, maka tidak sembuh. Gitu. Kesimpulan, kita menyeru kepada golongan yang anti pada bidah hasanah. Pertama, faham bahasa bahawa kullu tidak semestinya bermakna semua. Kerap kali kullu dalam Quran hadis bermakna sebahagian. Bahkan dia juga sebenarnya tidak mengatakan kullu makna semua. Yang anti bidah hasanah tu dia tak perasan. Kita boleh test. Dia kata ni tak boleh ni lepas sembahyang berdoa ramai-ramai berjamaah ni Nabi tak buat, bid'ah, sesat. Tak boleh ni doa akhir tahun, doa awal tahun, Nabi tak buat, bid'ah, sesat. Jangan selawat selang-selang tarawih, Nabi tak buat, bid'ah, sesat. Jangan itu, jangan ini, alasannya Nabi tak buat, maka bid'ah, oleh itu sesat. Baik, kita test. Ini bukan hujah, ini bukan dalil, test saja. Kalau macam itu kaedah kamu, Nabi tak buat bid'ah, bila bid'ah sesat, kamu juga sesat. Kenapa kata dia? Tadi kan kamu bercakap dalam telefon ramai lama, Nabi tak pernah bercakap guna telefon. Kamu buat benda Nabi tak pernah buat, itu kan bid'ah, jadi sesat. Kamu datang masjid hari-hari pun naik kereta, Nabi tak pernah pergi masjid naik kereta, maka kamu buat benda Nabi tak buat, bid'ah, sesat. Tahun lepas tu kamu pergi haji kan naik kapal terbang, Nabi pergi haji tak pernah naik kapal terbang, maka kamu buat benda Nabi tak buat. Lagi sekarang ada yang tawaf naik skuter, Nabi tak pernah buat macam itu. Jadi bid'ah sesat. Kalau kita cakap begitu, ada dua kemungkinan. Kalau dia ni jenis yang baru na'ab, ya, bab bid'ah orang ni dia pun tak faham sangat, baru na'ab, dia pun nak kata menung balik betul juga, ya. Kalau asal Nabi tak buat sesat, banyaklah benda sesat. Berkapet dalam masjid, ya, berkipas dalam masjid, aircon dan sebagainya, Nabi tak buat. Tapi kalau dia ni otai, dia bab bid'ah orang ni dah expert, dah bertahun kerja dia bid'ah. Ada zikir kan macam-macam. Ada zikir bid'ah, ya. Ya, orang politik cakap zikir DP macam-macam lah kan. Zikir bid'ah ni, dia akan jawab macam mana? Dia kata, kamu jangan jadi bodoh. Ustaz apa bodoh kata dia? Yang dikatakan bid'ah ni kalau dalam urusan agama, Ustaz, macam selawat, macam zikir, macam doa, itu baru haram kalau Nabi tak buat. Yang Ustaz sebut tadi, guna telefon, naik kereta, naik kapal terbang, itu hanya urusan dunia. Itu tak ada masalah kalau Nabi tak buat pun. Okey. Betul tak betul nanti kita letak tepi dulu. Tidakkah dia perasan dengan jawapan dia yang mengatakan bid'ah dalam urusan dunia tidak masalah, yang masalah hanya bid'ah dalam urusan agama? Berarti dia juga sependapat dengan kita, dia juga sependapat dengan Imam Syafi'i, dia juga sependapat dengan Imam Nawawi bahawa kullu bid'atin dhalalah. Dalam hadis kullu tidak bermakna semua. Kullu di sisi dia hanya merujuk bid'ah dalam urusan agama. Adapun bid'ah dalam urusan dunia tidak termasuk dalam kullu. Kalau begitu ya kita serius kata.
Kami pun juga berpandangan kullu tidak makna semua, kamu juga berpandangan kullu tidak bermakna semua. Kod kita hanya berbeza pun pada kayu ukur. Kayu ukur kami ambil daripada ulama salaf, semisal Imam Syafi'i rahimahullah taala, iaitu kalau selari dengan ajaran Nabi, iaitu tidak termasuk dalam kullu, iaitu terpuji walaupun baru. Tapi kalau bercanggah dengan ajaran Nabi, tak kisahlah dunia ke agama ke, asal bercanggah dengan ajaran Nabi, maka itu terkeji. Contoh, pembedahan urusan dunia, pembedahan tukar jantina bid'ah, tak ada zaman Nabi. Maknanya pembedahan tukar jantina bid'ah dalam urusan dunia. Adakah hasanah, adakah baik, adakah halal? Ya haram. Walaupun bid'ah dalam urusan dunia, kerana bercanggah dengan ajaran Nabi SAW, tidak bagi kita mengubah-ubah kejadian Allah Ta'ala, tak bagi orang lelaki menyerupai wanita. Kemudian insurans, takaful, kedua-duanya bid'ah. Zaman Nabi tak ada orang ambil insurans. Zaman Nabi tak adalah sahabat jadi ejen takaful misalnya, tak ada. Ini semua benda baru, dan kedua-duanya adalah dalam urusan dunia. Sebab insurans takaful is about coverage, is about protection, is about risk management, bukan urusan ibadah. Sepatutnya oleh kerana bid'ah di urusan dunia, kedua-duanya boleh, no problem. Tapi kenapa majoriti ulama memfatwakan insurans konvensional haram? Hanya membenarkan takaful kerana insurans konvensional, kata para ulama, adalah akad muawadhah, kontrak yang ada timbal balas. Sini ada consideration, sana ada consideration. Akad yang ada timbal balas macam ini, kalau ada uncertainty, gharar, haram. Kalau ada beri sikit dapat lebih, haram, itu namanya riba. Kalau ada elemen bergantung pada nasib, itu maisir, perjudian, tak boleh. Tapi takaful sama juga. Takaful kan kita tak pasti apa yang kita akan dapat nanti. Katakan dapat atau tak dapat pun boleh jadi tak dapat. Dan kita juga kadang bagi sikit, baru bagi contribution 2-3 bulan, berlaku sesuatu dapat pampasan banyak. Kenapa pula boleh? Kenapa pula boleh ada elemen nasib? Jawabnya, kerana takaful, akadnya adalah akad tabarruk, charitable contract. Macam kita bagi khairat kematian, hanya kan tabung ni untuk bantu orang yang kematian ahli keluarga. Jadi takaful tabung untuk bantu orang yang layak di dalam terma takaful tadi. Maka ada uncertainty tidak menjejaskan, ada beli sikit dapat lebih tak ada masalah, ada elemen nasib pun tidak menjejaskan. Berarti apa? Berarti di sisi para ulama, dalam menilai perkara baru, perkara bid'ah yang tidak ada zaman Nabi SAW, mereka tidak tengok dunia atau agama. Mereka tengok selari atau bercanggah dengan syariat. Maka kayu ukur yang mengatakan bid'ah dalam urusan dunia boleh, bid'ah dalam urusan agama haram, jelas kayu ukur yang batil. Tidak ada ulama salaf yang berpegang demikian. Tak ada. Kamu kata ikut salaf. Ini Imam Syafi'i ulama salaf. Imam Syafi'i kata, wa ma wafaqas sunnata fa huwa mahmud. Syarat untuk bid'ah itu jadi baik, kena muwafaqah dengan sunnah, kena dengan ajaran Nabi, baru terpuji. Wa ma khalafaha fa huwa mazmum. Mana perkara baru, perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah, yakni tak kena dengan ajaran Nabi, terkeji. Dunia atau agama tidak relevan. Insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan pergi ke muka surat 21 dan ke atas, menunjukkan bahawa mengiktiraf bid'ah hasanah itu adalah sunnah. Nabi SAW sendiri lakukan, sahabat sendiri lakukan, mengiktiraf bid'ah yang hasanah. Kalau nak ikut sunnah, jangan tolak bid'ah hasanah, hanya tolak bid'ah yang sayyi'ah, yang buruk. Yang tolak itu wajib kita tolak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa ahsin ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.